Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, insyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk bab 10 iaitu 10.1.3 iaitu kecerunan garis lurus. Di mana dalam bab ni kita rujuk di muka surat 190. Okey, jadi boleh ambil buku teks, kita rujuk di muka surat 190. Okey, baik baik-baik. Kita tengok untuk kecurunan garis lurus ni saya nak fokuskan ataupun saya nak rumuskan untuk topik ni dia tak banyak sangat. Kita mudah kena faham. Cuma kamu kena fokuskan kepada beberapa bahagian tertentu di mana dia ada kaitan dengan topik-topik tingkatan 1. Sebab tu bab-bab yang macam kecurunan ni dia ulang balik je daripada tingkatan 1. Sebab tu topik ni saya ambil secara rumusan saja untuk sebagai recall balik nak kamu punya uh, topik yang sebelum ni masa belajar di tingkatan 1. Okey nah. Untuk pertama sekali nah, kita tengok di situ di mana garis lurus ni kita akan fokuskan iaitu di sini kamu kena tengok dulu ni betul kecerunan. Apakah yang dikatakan kecerunan ni? Kecerunan garis lurus ni maksud dia apa? Garisan yang condong. Bila kamu tengok dalam graf tu, dalam kata graf ataupun satah ke atas tu, maka garisan tersebut dia akan condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Bergantung kepada bentuk dia lah garisan tu. Dan juga untuk kecerunan ni pula, kamu kena faham. Tak kira dia tu, dia ada beberapa kaedah ataupun beberapa formula lah ataupun rumus. Jadi rumus yang pertama iaitu kita ambil itu jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Macam situasi macam ni, dia bagi terus nilai jarak P ni dan juga Q ni. Okey, dia bagi. Jadi kita ambil lah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Mencancang mengufuk ni saya ingat tak perlu ulang lah sebab benda ni benda yang basic kamu dah tahu masa untuk topik graf di tingkatan 1. Okey, jadi untuk koordinat pun sama. Saya ingat koordinat pun dia benda dia ulang balik je. Sebab tu kamu kena faham jarak mengufuk dan jarak mencancang. Jadi bila kita sebut dia cari jarak kecerunan, M ni kecerunan, maksud dia kamu kena ambil kalau dia bagi nilai P macam ni dan Q macam ni, maksud kamu kena guna formula ni lah. Okey, tapi kalau dia bagi keadaan yang macam ni, situasi dia tak bagi nilai tapi dia terus bagi titik ujung ni, koordinat dia berapa. Jadi untuk koordinat ni kita kena guna kaedah yang ni lah, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Tapi asas dia tetap sama. Dia ambil bahagian mencancang juga, baru dia bagi dengan mengufuk. Point dia tetap sama lah. Kamu jangan pening, jangan risau. Okey, cuma bezanya dia ambil nilai koordinat tu. Dia ambil Y2 tolak Y1. Y2 di sini tolak dengan Y1 di sini. X2 tolak dengan X1. Bila bahagi 2 tu, kita akan dapat nilai kecurunan. Okey, itu dari segi konsep pengiraan kalau dia buat gunakan titik koordinat. Okey, dan yang terakhir di sini, kita tengok dia pengiraan dia menggunakan pintasan. Pintasan Y, pintasan X. Sama juga. Yang di atas tetap Y. Yang di bawah kena X. Jadi sebab tu di sini dia ambil di ujung-ujung sekali ni. Ujung yang bertembung, kaitan atas titik yang bertembung dengan faksi X dan faksi Y. Di mana yang bertembung dengan faksi Y ni dia makan pintasan Y. Di mana yang bertemu dengan faksi X ni cuma ada negatif ataupun positif sebelah sini. Y pun sama lah. Kalau positif dan negatif di bawah pun tetap dikatakan faksi Y. Yang ni dikatakan faksi X. Nah, jadi dinamakan pintasan X dan pintasan Y lah. Jadi nilai yang berada di sini adalah nilai yang dikatakan pintasan dia tu lah. Dan juga sini pun sama dengan pintasan yang memotong, garisan mengufuk ataupun mencancang. Okey. Dan satu lagi yang kamu kena faham juga untuk topik ni, di mana kalau garisan tu dia tak condong tapi dia merintah mengufuknya. Bila mengufuk ni nilai dia, kecerunan dia adalah kosong. Ingat faham kan? Nanti kalau dalam soalan, dia naik soalan yang macam ni, dia naik garisan straight line yang lurus. Maksud dia kecerunan dia kamu tak payah kira lah, automatik nilai dia adalah kosong. Dan kalau kecerunan dia menegak macam ni, mengufuk, mencancang ni, anda jadi straight line 90 darjah. Maksud dia kecerunan dia tidak tertakrif. Maksud dia infinity. Ini situasi ni. Kamu tak boleh nak kira lah. Memang nilai dia tak tahu lah apa-apa. Jadi bila situasi macam ni, kecerunan dia adalah infinity. Dia tak boleh nak cerun. Kecerunan dia memang tak ada langsung. Jadi dinamakan infinity ataupun kecerunan tidak tertakrif. Kena faham ya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Benda ni ada kaitan dengan topik graf, topik koordinat. Jadi benda ni ulang balik saja. Cuma di sini dia lebih fokuskan kepada kecerunan garis lurus. Okey, seterusnya kalau kamu tengok di sini, part satu lagi yang kamu kena faham,
setiap condongan ni, condongan yang ada tu, dia ada memberi maksud lah macam tadi saya cakap. Okey, kalau dia condong daripada G ke H ni, nilai dia mesti negatif. Yang ni negatif, yang ni pun negatif, yang ni pun negatif, KL ni. Dan juga kalau situasi A, B ni, dia kembali pada yang ni lah, kecerunannya adalah kosong. Dan juga PQ ni, dia ikut yang ni. Ni dinamakan kecerunan tidak tertakrif lah. Maksud dia, nilai dia tak ada sini. Yang ni dia ada nilai negatif, sini negatif, sini positif, sini positif. Tapi di sini adalah negatif, negatif, negatif. Jadi di situlah kecerunannya. Sini adalah negatif, sini negatif, sini positif, negatif, sini kosong, sini tidak tertakrif. Jadi kamu bila faham benda ni, dia main soalan macam ni bentuk garisan macam mana pun, insya-Allah senang je nak jawab lah. Sebab kamu dah faham konsep asas tu yang dinamakan kecerunan garis lurus. Tentang pengiraan tu macam mana nak tolak ni, benda ni boleh rujuk dalam contoh-contoh. Sebab benda ni benda yang basic yang kamu ulang balik di tajuk koordinat. Okey, seterusnya yang terakhir, slide yang terakhir kita hari ni, di mana kita akan tengok soalan yang ada dalam buku teks kamu tu lah. 10.1 lah. Jom cuba 10.1 tu. Okey, ambil soalan nombor 5 di situ. Nyatakan nilai pintasan X dan juga nilai pintasan Y bagi garis lurus AB. Okey, di sini kita dah boleh tahu dah. Macam kita tengok tadi ya, tadi. Bila ada pintasan, maksud dia apa-apa yang bertembung dengan garisan atau paksi X dan paksi Y, maka di situlah kita dinamakan pintasan dia. Macam soalan yang nombor 1 dia tanya, mana satu nilai pintasan X dan pintasan Y. Jadi di sini kita boleh tahu lah pintasan X dia adalah berapa? Adalah 8. Pintasan Y adalah 4. Yang macam ni soalan B, pintasan X adalah 3. Pintasan Y negatif 7. Untuk soalan C, pintasan X adalah negatif 5 dan pintasan Y adalah 3. Sebab dia nilai dia adalah positif. Okey, dan soalan D, pintasan X dia adalah negatif 1 dan pintasan Y-nya pula adalah negatif 2. Jadi tengok soalan pun kamu dah boleh congak dah dapat jawapan sebab kamu dah faham tadi yang konsep asas tadi. Untuk soalan 6 pun sama juga. Kena pasti garis lurus yang mempunyai kecerunan yang terbesar. Yang benda ni kamu boleh tahu. Mana cerun yang paling besar? Cerun yang paling besar tu maksudnya yang paling semakin hampir ke arah merufuk lah. Kecerunan yang paling besar. Okey, yang kecerunan yang paling kecil tu dia semakin mencancang. Okey, di sini kita boleh tengok. Kena pasti garis lurus yang mempunyai kecerunan terbesar dalam setiap rajah. Dia terbesar maksudnya antara A, B, C, D dan juga E, F ni yang mana lebih besar dia punya merufuk, dia punya kecerunan dia. Okey, kecerunan di sini adalah soalannya adalah untuk soalan A ni adalah C, C, D. Okey, dan juga untuk soalan yang B ni jawapannya adalah ambil itu adalah B dan A. Ini soalan bagi untuk soalan 6. Okey, soalan nombor 7 pula. Dia tanya apa? Berdasarkan rajah berikut, nyatakan kecerunan sama ada positif ataupun negatif. Macam ni situasi ni, LM. LM ni ke arah mana? Ke arah sebelah kanan ni lah. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya dia negatif. Okey, MN pula, MN dia positif. NO pula negatif dan OQ pula negatif lah. 3 negatif ni lah. Sini satu je positif, iaitu M dan M. Jadi selesai untuk kita punya topik kita pada hari ini. Jadi untuk kecerunan ni saya tak mahu ulang panjang lah. Kamu benda ni benda basic ulang balik. Jadi kamu boleh tengok contoh-contoh dalam tu dan faham yang saya habaq tadi tu. Jadi bila main soalan, dia main macam mana pun, dia lebih pada congak lah dulu permulaan dia. Tapi untuk pengiraan ada jugalah. Pengiraan dia sikit je. Dia ada kaitan dengan koordinat. Jadi benda asas yang koordinat tu pun dia ulang balik dalam topik yang ni lah. Jadi untuk kelas ini selesai untuk ini dan jawab soalan PBD yang saya bagi link tu. Tolong jawab dan juga pastikan submit dan tekan butang submit. Tak tahulah kehadiran tu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.